Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat kembali ke video baru Kharsanis. Dan kali ini mengenai satu segmen baru, iaitu Bedah Fikir, episod pertama, iaitu mengenai ekosistem kewangan. Sebelum tu, segmen Bedah Fikir ni menjerumus kepada isu semasa, ulasan mengenai isu semasa dan juga perkongsian dari pembacaan dan sebagainya lah, untuk kita bedah apa yang di sebalik daripada perkongsian dari sebuah manfaat yang kita peroleh. Jadi untuk episod pertama ni, saya nak berkongsi lah mengenai dapatan saya dari bacaan dari sebuah buku yang bertajuk The Last Safe Investment oleh dua orang penulis, iaitu Brian Franklin dan juga Michael Ellsberg. Jadi kita mulakan dulu dengan maklumat mengenai penulis. Penulis yang pertama iaitu Brian Franklin, merupakan pelatih CEO dalam strategi bisnes dan kepimpinan, yang mana beliau juga pakar yang telah membantu syarikat ini berkembang lebih daripada membuat jualan ataupun nilai syarikat itu mencecah lebih daripada 1 bilion US dollar. Mengenai penulis yang kedua pula, iaitu Michael Ellsberg, iaitu beliau merupakan seorang penulis di blog Forbes.com, iaitu mengenai perkembangan karier, pendidikan dan entrepreneur realisme. Susah nak sebut ni dulu. Jadi pada muka surat 11 buku ini, penulis ada berkongsi mengenai plan ekosistem kewangan yang terdiri daripada 4 elemen yang utama, iaitu money atau wang, life experience, iaitu pengalaman hidup. Yang ketiga, self development, iaitu perkembangan diri. Dan yang keempat, nilai kepada orang lain, iaitu value to others. Jadi kita akan kupas untuk kaitan yang pertama itu, ataupun sisi yang pertama, iaitu kaitan antara wang mempengaruhi pengalaman hidup. Jika anda pernah baca atau mendengar bahawa aku nak kaya supaya ada banyak pilihan, bagi saya setuju dengan kenyataan tersebut. Kerana zaman apa pun kita hidup, duit dah menjadi sebagai sebuah medium untuk melepaskan sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Perkara ini juga terpakai jauh sebelum sistem kewangan yang sedia ada ini digunakan, seperti sistem barter, pertukaran barang suka sama suka. Right? Okay, berbalik kepada banyak pilihan tadi, iaitu bila kita banyak wang, maksudnya kita ada banyak pilihan. Jadi kita boleh lihat sekeliling kita saja mengenai perkara ini, iaitu misalnya untuk membeli telefon pintar. Setiap telefon pintar ada tanda harga dia atau paras harga yang tersendirilah, dengan mengikut kemampuan dan juga spesifikasi yang kita mahukan. Dan ianya juga mengikut bajet masing-masing, sama ada mampu membeli harga pada sekitar bawah RM500, bawah RM1,000, atau bahkan sehingga mencecah RM5,000. Yang ada modal RM1,000 boleh saja nak beli telefon bimbit yang harganya bawah RM500, sebab itu luas kawasan ataupun pool pilihan yang dia boleh buat untuk membeli telefon bimbit pada harga yang dia mampulah. Dan perkara ini juga terpakai kepada yang ada bajet RM5,000 dan seterusnya. Apa yang kita boleh dapat ialah semakin tingkat kewangan individu, semakin banyak juga pilihan. Jadi apa kaitan banyak pilihan dengan pilihan hidup? Jadi melalui pilihan-pilihan inilah yang membawa kepada pengalaman hidup. Jadi bila banyak wang, ada banyaklah pengalaman hidup yang kita boleh teroka. Sama ada pilihan itu dipilih atau tidak, masih ada takdir dan jalan ceritanya itu sendiri. Misalnya, hendak semua belajar atau tidak, masing-masing ada jalan cerita masing-masing dari pilihan masing-masing tersebut. Dan untuk yang kedua pula, iaitu mengenai pengalaman hidup mempengaruhi perkembangan diri. Okey, perkara ini kita boleh kaitkan dengan contoh ada pengalaman ikut kursus penyuntingan video, kemudian boleh praktikkan pembelajaran membuat video itu dalam tugasan ataupun assignment yang diberikan.
atau boleh juga kaitkan dengan pengalaman melancong ke luar negara. Dari situlah seorang individu itu boleh belajar cara macam mana nak dapatkan visa, komunikasi dengan penduduk tempatan di sana, begitu juga dengan mengenali kebudayaan mereka dengan lebih mendalam lagi. Itu perkembangan diri individu. Dan penyesalan juga sebuah pengalaman hidup yang membawa perkembangan diri individu. Dan segmen yang ketiga pula iaitu perkembangan diri mempengaruhi nilai kepada orang lain. Jadi bagaimana ia berkaitan? Ianya berkaitan melalui perkongsian, sama ada dalam bentuk penulisan, video, podcast dan sebagainya. Perkembangan diri anda itu umpama manfaat yang sekiranya anda sebarkan, maka ia bermanfaat untuk orang lain. Sama ada perkongsian itu dari sudut pelancongan, keilmuan, kebudayaan dan sebagainya, ia mempunyai nilai yang tersendiri. Jadi untuk kaitan yang keempat pula iaitu mengenai nilai kepada orang lain mempengaruhi kepada wang. Ini termasuk dari membayar sesebuah seminar atau kelas, membeli buku, menggunakan khidmat Adobe dan sebagainya. Saya berikan contoh. Membayar sekian harga untuk mengikuti sebuah kelas, sebenarnya anda membeli masa dan pengalaman hidup speaker dalam suatu bidang yang khusus yang mereka telah terokai. Itu nilainya. Anda membeli sekian buku, sebenarnya anda membeli masa kajian untuk menghasilkan sebuah buku tersebut. Bayangkanlah pengalaman 10 atau 20 tahun yang individu ataupun penulis itu kumpulkan, anda dapat tempuhi selama seminggu atau sebulan saja. Itu juga mengikut pace bacaan masing-masing. Itu nilainya. Anda juga boleh menggunakan khidmat Adobe, yang mana sebenarnya anda membeli masa yang anda boleh gunakan untuk perkara lain. Jika anda membasuh tangan, mungkin ambil masa sejam. Itu belum campur lagi masa untuk jemur dan kering pakaian tersebut. Dengan khidmat Adobe ini, anda boleh jimatkan masa anda untuk membasuh dan mengeringkan pakaian anda dengan nilai tertentu. Oleh sebab itu, inilah dia manfaat bagaimana 4 elemen ini mempengaruhi ekosistem kewangan yang dibentangkan oleh dua penulis yang hebat ini, seperti Brian Franklin dan juga Michael Erzberg dalam The Last Safe Investment, iaitu berkaitan mengenai kaitan antara wang, pengalaman hidup, perkembangan diri dan juga nilai kepada orang lain. Baik, sekian saja untuk perkongsian kali ini. Jika anda ada apa-apa cadangan segmen baru ataupun dan sebagainya, sejarah dan sebagainya, anda boleh berikan komen anda di ruangan komen. Dan jangan lupa tekan butang like, subscribe dan bell notification untuk video-video akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Khrosonis, intelek jangkau zaman.